Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai anak-anak cikgu. Okay, untuk kali ini, cikgu nak berkongsi tentang topik kemahiran membaca. Topik kemahiran membaca. Keluarkan buku teks Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan tahun 4. Tahun 4, halaman 58 dan halaman 63. Sekarang kita nak tengok halaman 58 dahulu. Untuk halaman 58 ini, yang nak diuji dalam ni adalah kemahiran membaca, iaitu teks sastra, teks syair. Sebuah syair yang bertajuk Nasihat Ayah Bonda. Lepas awak dah selesai baca syair ini, awak bantu cikgu isikan 3 ruang kosong di bawah ni. Apa yang ayah bonda nasihat dalam syair ini? Okey, sekarang kita tengok dulu. Nasihat ayah bonda. Hadis mempersembahkan syair di tapak perhimpunan bersempena dengan Minggu Bahasa. Okey, sajaknya syairnya, cikgu tak baca syair lah ya, cikgu baca secara biasa untuk kita dapatkan isi dia. Dan isi itu nanti kita nak masukkan dalam peta bulatan. Okey, kita baca ayat demi ayat. Okey, tengok baris pertama. Nasihat diberikan untuk anak anda. Iringan doa ayah dan bonda. Sematkan semua di dalam dada agar selamat di mana berada. Okey, dalam perenggan pertama ni ataupun dalam rangkap pertama ini, yang nak dimaklumkan di sini adalah segala nasihat ini diberikan oleh ayah dan bonda kepada anak dia. Diberi nasihat oleh mak dan ayah dia khusus untuk anak dia. Dan mak ayah dia ataupun ayah dengan bonda dia mengharapkan apa yang doa yang disampaikan dalam ni, apa nasihat yang disampaikan ini disimpan dalam hati, disimpan dalam dada, letak dalam kepala, ingat sampai bila-bila. Kalau awak ingat nasihat ayah bonda ini, awak akan selamat di mana awak berada. Sekarang tengok rangkap kedua, apa yang ayah bonda nasihat. Di tepi koridor berhati-hati. Dia kata tepi koridor berhati-hati. Bergurau di tangga, bahaya menanti. Maksudnya kalau awak bergurau-gurau gelak ketawa di tangga, nanti boleh jatuh. Bahaya menanti. Waktu turun tangga, naik dengan elok, dengan tertib. Okey, peraturan di padang harus diikuti. Duduk di padang, bermain di padang, mesti kena patuhi peraturan dia. Okey? Tiada cedera, ceria pasti. Maksud dalam rangkap kedua ini, kalau duduk di tepi koridor, hati-hati. Koridor tu jangan lompat-lompat, jangan panjat tembok. Naik tangga, jangan rebut-rebut, jalan elok kan dengan tertib. Jangan bergurau senda. Dan berada di padang, awak mesti ikut peraturan. Jangan duk pergi bergayut dekat tiang gol misalnya. Tak boleh. Kalau awak dengar nasihat ini, awak pasti akan selamat. Tiada cedera, ceria pasti. Itu pesan ayah bonda. Tengok rangkap ketiga. Di kantin dan tandas, usahlah leka. Jika terjatuh, kaki terluka. Kalau hindari, tiada berduka. Guru di sekolah, semuanya suka. Rangkap terakhir ni dipesan pula. Di kantin dengan tandas, usahlah leka. Di kantin dengan tandas kena berjaga-jaga. Kena berhati-hati sebab kantin dengan tandas ni licin. Kalau salah sikit, leka, cuai, boleh terjatuh. Bila terjatuh, apa jadi pada kaki kamu? Boleh terluka. Jadi kalau awak ingat pesan ayah bonda ni, awak tak akan berduka, awak tak akan bersedih. Semua cikgu akan suka. Tak ada kemalangan, guru pun akan suka. Okey? Sekarang cuba tengok contoh di bawah, lengkapkan peta bulatan. Okey, guru, majalah, buku, internet. Okey, tengok dalam ni, dalam bulatan warna biru ni, apa nasihat yang ayah bonda pernah bagi dalam syair tadi? Yang pertama, berhati-hati di koridor. Kan? Apa yang seterusnya yang ibu ayah pesan dalam syair ni? Dia pesan satu dekat koridor kan? Dekat koridor hati-hati. Dekat tangga, dia suruh buat apa? Dekat padang, dia suruh buat apa? Di kantin dan tandas, kena buat apa? Isikan jawapan di situ. Tengok di sini. Dia pesan di koridor. Di tangga, jangan bergurau.
Di kantin dengan tandas jangan lalai sebab licin kan. Hati-hati, jalan yang elok-elok. Okey, kalau di padang kena patuhi peraturan. Okey? Okey, siap dah sajak kita. Siap dah peta minda kita. Peta bulatan kita. Awak buka pula muka surat 68 ya. 63. 63 keselamatan di sekolah. Okey, dalam petikan ini ada 1, 2, 3, 4, 5 perenggan. Ada 5 perenggan tentang keselamatan di sekolah. Okey. Awak kena baca dengan teliti 5 perenggan ini. Kemudian awak kena selesaikan peta alir di bawah ini. Peta pelbagai alir di bawah ini. Awak kena cari jawapan. Punca. Apa punca? Akibat kecuaian. Apa akibat dia? Ada jawapan yang dah diberi. Ada yang masih perlu diisi oleh kamu. Okey, sekarang kita tengok rangkap pertama. Tengok rangkap pertama. Rangkap pertama ni ada 1, 2, 3 ayat. Sekolah tempat kita menuntut ilmu. Namun begitu, kemalangan sering berlaku di persekitaran sekolah. Oleh hal yang demikian, murid-murid hendaklah peka dan mengambil pelbagai langkah untuk mengelakkan kemalangan. Dalam rangkap pertama ni dia cakap, sekolah tu tempat kita belajar. Namun, kemalangan boleh terjadi. Di kantin, di padang, di kelas pun boleh laku kemalangan. Jadi, kamu mestilah berhati-hati dan mengambil pelbagai langkah untuk elakkan kecederaan, untuk elakkan kemalangan. Okey, tengok rangkap kedua. Tempat-tempat seperti stor barang, tangki air dan kolam hiasan lanskap terbiar hendaklah dihindari. Dia kata tempat-tempat macam stor barang, tangki air, kolam-kolam yang dalam kat sekolah tu kena hindari, kena jauhkan. Jangan pergi stor barang suka-suka hati. Jangan pergi tempat-tempat tangki air di belakang bangunan sekolah. Jangan duduk dekat kolam hiasan yang terbiar misalnya. Tempat-tempat macam tu kena hindari. Kenapa tempat-tempat ini kena hindari? Tempat-tempat ini sebenarnya kawasan larangan lah. Awak tak boleh pergi ke stor barang tanpa kebenaran guru ataupun tanpa kehadiran guru. Awak tak boleh pergi ke tempat tangki air kan, tempat-tempat yang belakang bangunan yang boleh berbahaya, yang boleh mengundang kecelakaan. Mungkin ada haiwan berbisa macam ular. Mungkin ada kaca-kaca yang lama. Mungkin ada paku-paku yang dah rosak. Sebab tempat ini semua kawasan larangan. Stor barang, tangki air kawasan larangan. Okey, sambung baca. Tempat-tempat ini berkemungkinan boleh mengundang bahaya. Nampak? Berkemungkinan boleh mengundang bahaya. Oleh itu, janganlah bermain di kawasan ini. Tak boleh main di kawasan ini. Main kawasan lain. Jangan main kawasan yang larangan ini. Okey, rangkap ketiga. Selain itu, semasa di kantin, kita hendaklah berhati-hati. Keadaan lantai yang licin akibat tumpahan makanan boleh mendatangkan padah. Di kantin pun lantai boleh licin kan? Jadi kena hati-hati. Elakkan berlari-lari di kawasan tersebut. Jangan lari-lari di kantin. Sentiasalah berwaspada supaya tidak tergelincir. Kantin ni ada jual air, jual makanan. Air tertumpah sikit pun dah licin. Bila licin, lari-lari, apa yang akan jadi? Boleh tergelincir. Bila tergelincir, apa akan jadi? Boleh terseliu, kaki boleh cedera kan? Mungkin boleh patah kaki. Mana kita tahu? Okey. Rangkap keempat seterusnya. Seterusnya, bangunan bertingkat khususnya di koridor sekolah boleh mendatangkan bahaya. Kawasan koridor pun boleh datangkan bahaya. Janganlah melompat-lompat di tepi koridor tersebut. Perbuatan ini boleh menyebabkan kemalangan. Lompat-lompat, jatuh bawah pula. Kan dah bahaya kan? Koridor tu tinggi kan? Tak boleh lompat-lompat. Bila kemalangan, apa akan jadi? Boleh patah kaki, boleh pecah kepala. Semua tu kemalangan lah. Okey, perenggan terakhir. Ketika berada di tangga, jangan berebut-rebut dan bertolak-tolakan. Jangan bertolak-tolakan semasa menuruni tangga. Naik tangga ke, turun tangga ke, jangan berebut-rebut. Beratur. Sebab tu cikgu selalu marah kan. Beratur.
Kalau tak beratur, seorang kanan, seorang kiri, seorang tolak, seorang berebut. Kan dah bahaya. Okey, pelakon ini boleh mengakibatkan kecederaan. Maka, sentiasalah menjaga keselamatan diri. Okey, dah baca? Awak nampak tak cikgu gariskan di situ warna biru dengan warna hijau? Yang biru ini sebenarnya punca. Punca kemalangan. Punca kemalangan yang boleh berlaku, punca yang biru ni. Yang hijau ini pula akibatnya kalau awak cuai. Kalau awak cuai, awak tak dengar cakap nasihat yang diberitahu dalam ni, awak akan terjadilah tergelincir, terjadilah kemalangan, terjadilah kecederaan dan boleh mengundang bahaya. Yang cikgu hijaukan ni adalah akibat dia. Awak boleh isikan dalam ini dalam buku latihan kamu. Okey? Isikan dalam buku latihan kamu. Okey? Ini. Okey, dan kotak oranye bawah ni, awak cuba fikir. Apakah kepentingan menjaga keselamatan di sekolah? Kenapa kamu perlu jaga keselamatan di sekolah? Kenapa kamu perlu jaga keselamatan di sekolah? Sebabnya, murid-murid mesti menjaga keselamatan di sekolah supaya mengelakkan kemalangan, mengelakkan kecederaan. Itulah tujuannya kita nak jaga keselamatan. Okey? Nyatakan tempat-tempat lain di sekolah yang boleh mendatangkan bahaya. Apa tempat lain yang mendatangkan bahaya? Padang sekolah, tandas, stor sukan, kan? Bilik RBT, bilik sains, bilik komputer. Semua tu tempat yang mendatangkan bahaya sebenarnya. Bilik RBT misalnya, bilik reka bentuk dan teknologi misalnya, kan? Bengkel tu. Ada paku, ada tukul, macam-macam ada benda berbahaya. Okey? Okey, ini cikgu bagi jawapan. Pepunca bermain di kawasan larangan, melompat tempat tinggi, berlari di tempat licin, bermain di kolam terbiar. Kalau awak buat keempat-empat perkara ini, dia merupakan punca kemalangan. Awak buat empat-empat ni, akan berlaku kemalangan nanti. Mungkin boleh berlaku kecelakaan. Akibat dia, bila dah kecuaian ini, menyebabkan awak tergelincir. Boleh mengundang bahaya. Boleh pecah kepala misalnya. Menyebabkan kecederaan pada kaki, terselih misalnya, patah kaki misalnya, kan? Terluka misalnya. Dan menyebabkan kemalangan. Okey, ini yang cikgu boleh bantu kamu. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Kemahiran membaca. Kita baca syair tadi satu. Satu lagi kita baca petikan. Okay? Dua perkara ini cikgu nak minta awak cuba selesaikan di rumah pada hujung minggu. Assalamualaikum. Bye.